Alhamdulillah, kita bertemu lagi sambungan ulasan saya ke atas fatwa Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan ke atas aliran dan dakwah Wahabiyah yang dikatakan bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini ulasan saya ke atas ciri kedua aliran Wahabiyah ini ya. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tertinggal, yang baru saja masuk video ini, sila tonton video pertama terlebih dahulu. Baik, sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus ke ciri-ciri kedua aliran Wahabiyah yang dikatakan menyanggahi aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu menganggap syirik amalan-amalan Ahli Sunnah seperti perbuatan tawassul, tabaruk dan istighasah, dan selawat-selawat yang mengandung pujian kepada Rasulullah seperti selawat syifa dan selawat tafrijiyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, statement ini umum, bererti Wahabi ni satu aliran atau satu kelompok yang mensyirikkan seluruh amalan tawassul, seluruh amalan tabaruk. Rasa tak wujud macam tu? Okey, melainkan yang dimasukkan ialah ada perinciannya ya. Ayuh mari kita ulas ya. Sebenarnya topik tawasul, selawat ni semua saya telah pun ulas secara panjang lebar dalam video yang berasingan. Ada saya bagi link di bawah. Okey, tapi tak apa, di sini saya akan sentuh secara ringkas ya. Baik, apa yang disebutkan itu sebenarnya ada perincian. Tidak patut dikeluarkan fatwa yang begitu umum saja, sampai-sampai kalau kita baca, tak ada Wahabi di Malaysia. Negara lain adalah kot. Sebab mana ada Wahabi yang mensyirikkan seluruh tawasul? Mana ada Wahabi yang mensyirikkan seluruh tabaruk? Kan? Dan selawat syifa, selawat tafrijiyah, betul kepujian. Sebab yang selawat syifa dan tafrijiyah di Malaysia ni mengandungi unsur permintaan dan menjadi perbincangan, minta kepada Allah atau minta kepada Rasulullah. Kan? Okey, tak apa, itu kemudian ya. Baik, pertama tentang tawasul. Okey, tawasul ini ialah yang dimasukkan di sini ialah berdoa kepada Allah dengan perantaraan. Dan berbincang tentang tawasul ini ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Yang disepakati itu ada 3. Pertama, berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan nama-namanya. Pertama. Yang kedua, berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan amal-amal soleh yang telah dilaksanakan sebelum itu. Yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan meminta orang soleh yang masih hidup. Underline ya, yang masih hidup untuk mendoakan bagi dirinya ataupun apa yang dia hajatkan itu ya. Jadi ini 3 tawasul yang disepakati. Kemudian ada tawasul yang diperselisihkan. Pertama, berdoa dengan bertawasul kepada kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini ada hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Masyhur dikenali sebagai hadis orang buta, di mana dalam hadis itu tergandung doa di mana berdoa kepada Allah dengan bertawasul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuma menjadi perbincangan di kalangan para ahli ilmu. Doa itu Rasulullah yang baca ke orang buta yang baca? Sebab awal hadis orang buta tu datang jumpa Nabi dan minta Nabi tolong doakan tentang matanya itu. Okey, jadi kemudian ada lafaz doa. Okey, jadi yang berdoa tu Rasulullah ke orang buta? Jadi berlaku perselisihan di sini, sebab itulah ia disebut sebagai termasuk dalam perkara yang khilaf. Tapi antara dua pandangan ni tak ada kaitan dengan syirik tau. Dia pandangan siapa yang baca doa tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bab yang sama juga, bertawasul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dibolehkan selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada yang berkata boleh berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani. Ada yang berkata tidak boleh kerana hadis tersebut adalah dhaif dan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak bertawasul kepada mana-mana nabi. Okey.
yang telah pun wafat. Padahal jika ia sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, boleh saja Nabi SAW mengajar kita, mencontohkan kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan mana-mana Nabi dan Rasul sebelumnya, dengan kemuliaan mana-mana Nabi dan Rasul sebelumnya, seperti Nabi Ibrahim ke, Nabi Isa ke, Nabi Musa ke, dan sebagainya, ya. Tidak ada yang sahih. Ingat ya. Jangan pergi bawa yang doa yang taif pula. Kita sedang bincang bab doa, kita sedang bincang bab akidah ni. Okey. Baik, itu yang dikhilafkan. Kemudian yang dikhilafkan juga ialah berdoa kepada Allah dengan meminta, dengan bertawassul kepada orang soleh yang telah meninggal dunia, agar orang soleh yang telah meninggal dunia itu berdoa pada Allah. Boleh faham ke? Tadi kita jumpa orang soleh yang masih hidup, kita minta tolong dia berdoa kepada Allah. Tolong Syekh, tolong doakan saya ni tidak sihat. Tolong doakan, moga-moga Allah kurniakan kepada saya kesihatan yang baik. Itu maksudnya bertawassul dengan doa orang soleh. Okey, itu disepakati boleh. Yang dikhilafkan, orang soleh tadi telah meninggal dunia. Lalu saya, katakan sebagai contoh, saya pergi ke kuburnya dan saya bercakap-cakap kepadanya, wahai Syekh, tolong minta kepada Allah agar Allah sembuhkan penyakit saya ini. Jadi saya bertawassul dengan orang yang telah meninggal dunia, tetapi tetap meminta orang itu berdoa kepada Allah. Jadi di sini khilaf, okey, dan tak masuk dalam kategori syirik, tidak masuk dalam perbandingan dalam perbincangan syirik, kerana yang diminta tolong itu, yang dimintakan, yang ditujukan doa tetap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi di sini khilaf dalil masing-masing pihak telah saya kemukakan yang dalam video sebelum ini, ya. Tajuk video tu ada bahagian link, ya. Tajuk video tu Ustaz Wadi, Tawassul dan Wahabi. Okey, panjang video tu, sila rujuk. Baik. Tawassul yang menjadi syirik hanyalah apabila seseorang itu meminta kepada manusia, baik yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, apa yang menjadi hak Allah, di mana Allah saja yang boleh memberinya itu. Dan ini tidak lagi disebut sebagai tawassul, ia disebut sebagai istighasah. Sebagai contoh, melapangkan rezeki, itulah hak Allah. Apabila saya pergi berjumpa seorang manusia, lalu saya mintakan dia, wahai Syekh, tolong lapangkan rezeki saya. Itu sudah salah. Saya telah meminta kepada sesama makhluk apa yang merupakan hak Allah. Ataupun saya pergi kepada orang yang telah meninggal dunia, lalu saya berdoa kepada dia agar dia melapangkan rezeki saya. Itu sudah masuk dalam bab istighasah, meminta kepada manusia, meminta kepada sesiapa makhluk apa yang merupakan hak Allah. Jadi di sini barulah berlaku syirik. Okey, boleh tangkap, ya? Kita kena perincikan tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita nak bincang perkara ni, we must go into the fine details. You cannot make a general statement like that and say the whole thing is syirik. Siapa yang kata macam tu? Okey, kena masuk secara detail. Okey, yang terakhir tu, yang istighasah, meminta kepada sesama makhluk apa yang merupakan hak Allah. Di situ barulah berlaku syirik. Okey, adapun yang sebelum itu seperti berdoa kepada orang yang telah mati, agar si mati itu berdoa kepada Allah. Okey, yang tu belum masuk syirik lagi sebab termasuk lagi berdoa kepada Allah. Tetapi kalau kita baca buku-buku tokoh-tokoh yang dituduh sebagai Wahabi, kita akan jumpa statement yang kalau tak faham, kita akan kata, tengok dia kata syirik ni. Tak. Dia tulis di situ, ia adalah jalan ke arah syirik. Ia adalah pintu yang membuka ke arah syirik. Sebab bila orang tu dah sampai ke tahap tu, dia akan sudah sangat dekat. Okay? Dia adalah sangat dekat dengan, kita kata, sempadan syirik. Sangat bahaya, ya. Jadi bila kita baca buku-buku tokoh-tokoh yang dituduh sebagai Wahabi, kadang-kadang kita jumpa statement syirik di situ. Nanti dulu baca dulu apa dia kata. Dia orang akan kata, perbuatan seperti itu adalah jalan ke arah syirik. Perbuatan seperti itu adalah pintu yang boleh membawa seseorang itu ke lembah syirik. Jadi belum syirik lagi.
Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, semata-mata tawasul ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan tu sama ada boleh ataupun tidak. Sama ada boleh ataupun bid'ah, tapi tak masuk dalam syirik lagi. Syirik itu bila masuk dalam bab istighasah. Yang ini apabila orang itu meminta daripada sesama makhluk, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, apa yang merupakan hak Allah Subhanahu Wa Taala, minta lapang rezeki, minta ampunkan dosa, okey, dan sebagainya ya. Perinciannya di situ. Baik. Kita masuk dalam bab tabarruk pula. Tabarruk ini ialah mengambil berkat daripada peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih dalam banyak hadis bahawa para sahabat melakukan tabarruk, ya, mengambil berkat daripada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi persoalannya ialah apabila kita yang hidup sekarang ini 1400 lebih kemudian mendakwa masih lagi dapat bertabaruk dengan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi persoalannya, betul ke yang kamu bertabaruk dengan itu benar-benar merupakan sesuatu peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sekadar replika atau sekadar dakwaan sahaja, tidak ada bukti yang solid evidence tentangnya, ya. Contoh yang masyhur ialah capal. Yang logo capal tu kan. Jadi orang yang letak logo capal tu di kopiahnya, di selenjangnya apa, mereka kata mereka bertabaruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang timbul persoalan, macam mana kamu tahu bahawa capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bentuk dia sedemikian? Ada bukti sahih ke? Itu persoalannya, ya. Sebab kalau dikatakan, kalau anda ada bukti sahih bahawa itu adalah capal Rasulullah, capal kaum kafir musyrikin pada zaman tu macam mana pula? Kan kalau Rasulullah pakai capal, okey, kaum musyrikin zaman tu pakai kasut ke? Ni sekejap lagi saya nak pergi gym ni. Okey, dia orang pakai kasut macam ni ke? Lambang bawah tu macam ni ke? Ni pergi gym kat hotel je, tu bersih ya, tak pakai pergi luar. Kan, itu yang pertama. Okay, jadi tabaruk tu betul ke tidak? Tabaruk hanya menjadi syirik atau membuka jalan kepada syirik apabila diyakini objek yang dijadikan tabaruk itu memiliki sesuatu kuasa istimewa. Sebagai contoh, ada sebahagian, bukan jabatan mufti tau, ada sebahagian atau segelintir yang buat cerita, tak tahu betul atau tidak, kononnya isteri dia nak melahirkan, tapi macam susah, lalu dia letak selendang yang ada lambang capal atas perut isterinya tu, jadi mudah melahirkan. Ataupun dia main badminton, lepas tu alamak, terseliuh ke tergeliat ke apa ke, letak selendang yang ada lambang capal. Lepas tu dah okey dah tangan. Jadi di situ tu yang boleh membawa pada syirik, di mana dia meyakini lambang tersebut, yang lambang itu in the very first place tak ada bukti, ia adalah capal Rasulullah. Dan kalau betul pun, betul ke kan, sebab yang lain-lain tu pakai capal macam mana kan. Okey, jadi bila dia mula meyakini adanya kuasa istimewa pada capal itu, di situlah dia telah pun memasuki ataupun dia telah membuka pintu ke arah syirik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semata-mata tabarruk bukanlah syirik. Tetapi apabila dia meyakini sesuatu itu yang dia katakan merupakan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dan kemudian dia meyakini benda itu adalah memiliki kuasa istimewa, kuasa mujarab. Di situ dah terletaknya syirik. Ya, sebab capal ni, ya, katakanlah betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai capal begitu. Bila kita nak ambil berkat, dia ambil berkat daripada capal yang original tu. Katakan Rasulullah ada sepasang capal dan sepasang lagi kasut khuf. Baginda ni bukanlah orang yang ada wardrobe yang macam-macam kasut kat dalam tu. Jadi baginda tu dia orang yang betul-betul simpan capal tu, dialah yang tabaruk. Yang lain-lain tu sekadar simbol capal, dia taklah kira tabaruk lagi dah. Orang yang ada kasut khuf yang original, yang betul-betul Nabi pakai, dialah yang sedang bertabaruk. Orang lain yang sekadar ada khuf,
Dia tak boleh kata tabaruk, tapi dia boleh dikatakan sebagai mengikuti sunnah Rasulullah yang memakai kasut khuf, okey, sunnah ghairu tashri'iyah, ya, sebab kasut tidak termasuk dalam sunnah tashri'iyah tapi ghairi tashri'iyah. Jadi di sini perlu dibezakan, ya. Di bahagian description ada satu artikel penuh yang saya tulis bagi mengulas tulisan Tuan Mufti, Datuk Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tentang isu capal ini, ya. Jadi saya ni, bila saya mengulas, bukanlah saya sengaja target Jabatan Mufti Negeri Sembilan, tak, yang negeri lain pun ada. Yang ini Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, okey, tentang isu capal ini. Sila baca, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, yang diperbincangkan bukanlah tabaruk. Dibolehkan bertabaruk dengan apa yang betul-betul sahih, berasal ataupun merupakan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlaku pada zaman sahabat, zaman tabi'in, di mana masih boleh dikatakan secara yakin inilah peninggalan Rasulullah. Adapun kita sekarang ni 1400 tahun kemudian, bila didakwa sesuatu tu peninggalan Rasulullah, maka sangatlah diragui kesahihannya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, capal, ya, contoh capal tu, ya. Okey, kalau nak bertabaruk, tabaruk dengan capal yang original Nabi pakai, bukannya simbol capal itu. Okey, dan bila dikatakan capal Rasulullah macam tu, habis capal Abu Jahal, Abu Lahab dan lain-lain tu bentuk lain ke? Kan? Okey, dan sebab zaman tu bukanlah kita kata fashion kasut berbagai-bagai, fashion slipper berbagai-bagai, kan? Dan yang membawa kepada syirik, yang boleh menyebabkan syirik, okey, semata-mata tabaruk bukan syirik, tetapi yang boleh membawa kepada syirik ialah apabila seseorang itu bertabaruk dengan logo capal itu, sebagai contoh logo capal, lalu dia berkeyakinan logo itu yang telah menyembuhkan sakit bahu dia ke, dia pening kepala, migrain apa, pakai kopiah yang ada capal tu, terus dah sembuh ke, kan? Keyakinan kesembuhan pada logo capal, di situlah baru ada unsur syirik. Semata-mata nak bertabaruk dengan capal, kita bincang dari sudut ia betul ke tidak ke apa semua tu, kan, tapi tak masuk dalam kategori syirik lagi. Jadi tuan-tuan dan puan, ketika saya membaca statement nombor 2 ni, kenyataan nombor 2 ni, saya terfikir sebenarnya siapa yang mudah menganggap syirik? Siapa yang mudah menghukum syirik ni? Apakah mereka yang dituduh sebagai Wahabi, ataupun kenyataan dalam fatwa ini macam terlebih mudah pula hukum menganggap syirik, kan? Macam terlebih mudah pula, padahal ada perinciannya. Alright. Seterusnya masuk kepada selawat-selawat yang mengandung pujian kepada Rasulullah, seperti selawat syifa. Selawat syifa di Malaysia ni, cuba tuan-tuan baca, saya pun baru buat video tentangnya. Betul ke pujian ke seseorang itu berselawat yang dengan selawat itu ada kesembuhan? Dan di sini timbul persoalan, bila dikatakan dengan itu sembuh apa semua tu, Allah ke yang menyembuh? Kan? Kalau Allah, kita nak Allah yang sembuh, kita doalah, ya Allah, sembuhkanlah aku. Jika dia bertawasul, okey, dengan kemuliaan Rasulullah, itu bukan caranya. Caranya ialah kita berdoa, ya Allah, aku berdoa kepada kamu, ataupun ya Allah, aku bertawasul dengan kemuliaan Nabi-Mu agar engkau menyembuhkan penyakit aku ini. Ataupun kita bertawasul dengan amal soleh, di mana selawat itu sendiri adalah amal soleh. Contohnya, ya Allah, selama ini aku banyak berselawat kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku bertawasul dengan amal soleh aku itu agar engkau menyembuhkan penyakit aku ini. Sekarang dalam lafaz selawat syifa itu sendiri, semua-semua tu tak ada, kan? Jadi timbullah persoalan, macam mana selawat syifa tu jadi penyembuh pula, kan? Sama juga dengan selawat tafrijiyah, yang ini pun saya telah kupas sebelum ni, ya. Mereka yang berkata ia adalah sesuatu yang bukan syirik, berkata ba di situ ialah ba sababiyah, yang ba dengan sebab selawat itu maka tercapailah hajat sekian. Dari sudut kaedah bahasa Arab betul, tetapi apakah dengan selawat kita akan tercapai semua-semua itu? Kita rujuklah, kita katakan pada zaman sahabat,
pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah sebagai contoh perang Badar, perang Badar sebelum bermula perang Badar, musuh 1000 orang, umat Islam 300 orang. Rasulullah pun macam risau. Okey? Dan para sahabat ada tak berkata, "Ya Rasulullah, jangan bimbang, dengan sebab kami banyak berselawat pada kamu, kami pasti akan menang perang ni." Ada tak? Bahasa babiah lah tu. Kemudian perang Uhud, banyak pula terkorban. Kalah apakah para sahabat? Alamak, dengan sebab kami tak berselawat kepada engkau, wahai Rasulullah, sebab itulah kami kalah. Ada ke? Lepas tu perang Khandaq pula. Musuh-musuh bergabung, coalition untuk kepung Madinah, untuk serang. Rasulullah pun duk fikir macam mana ni. Diriwayatkan antaranya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu yang menceritakan, mencadangkan bahawa ketika di Parsi dulu, mereka dulu menggali parit yang dalam di keliling kota untuk mengelak serangan musuh. Maka Rasulullah pun diriwayatkan menerima cadangan itu dan meminta para sahabat, baginda pun turut serta menggali parit yang dalam di sekeliling kota Madinah. Sebab tu disebut sebagai perang Khandaq, ya. Ada tak para sahabat? Ada lengur-lengur, "Ya Rasulullah, kami ni banyak selawat pada kamu. Dengan sebab selawat ini, tak apa musuh ni coalition macam mana pun dia orang tak boleh serang. Sebab sababiah ni, kami banyak selawat dan kami selawat kepada kamu, wahai Rasulullah, 4,444 kali." Apa nak gali-gali parit ni? Kan? Okey. Ini bab perang, katakanlah bab lain. Rasulullah berdakwah pada pakciknya, bangap-ngap berharap masuk Islam. Sahabat pun tahu Rasulullah sungguh-sungguh. Rasulullah bersedih, pakciknya tak nak masuk Islam. Ada sahabat berkata, "Ya Rasulullah, don't worry, teruskan dakwah. Kami ni selalu berselawat pada anda. Dengan sebab selawat kami ini, pakcik akan masuk Islam." Dan macam-macam lagi hajat ke apa yang ada tu. Ada tak mereka berhujah? Tak, dengan sebab selawat yang kami duk baca ni. Don't worry, kami baca 4,444 kali. Don't worry, apa hajat tu akan tercapai. Dan sahabat ni lagi best. Dia orang ni bukan jenis duk, kita kata main silap mata. Suruh baca 4,444 kali. Tapi suruh cari 100 orang. Maka seorang baca 444 kali. Jadi, nampak tak dia nak kelentong siapa sebenarnya? Dia kena baca selawat tafrijiyah tu 4,444 kali. Tapi nak baca tu banyak sangat kali. Cari 100 orang, semua baca selawat tu, jadi kuranglah sikit. Jadi berapa? 44 kali. Lebih kurang lah kan? Tak, ni sahabat ni tak. Kami seorang-seorang baca 4,444 kali. Okey? Jadi, bila seseorang itu, selawat tafrijiyah ni sangat masyhur. Kan? Sangat masyhur. Bila orang baca, tidak pula diajar pada orang tu apa sebenarnya dibaca, apa sebenarnya. Mungkin ada sebahagian yang baca dengan keyakinan, dengan kefahaman, dengan selawat itulah Allah akan menolongnya. Dengan selawat itulah Rasulullah menolongnya. Mungkin. Jadi, selawat ini ada unsur yang boleh membawa kepada syirik. Boleh membuka jalan kepada syirik. Padahal yang diajar oleh Rasulullah SAW, yang di antara kaitan doa dengan selawat ialah kita memuji Allah, kita berselawat pada Rasulullah dengan selawat yang biasa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian kita berdoa kepada Allah. Inilah yang berasal daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itulah tentang selawat, ya, selawat syifa, selawat tafrijiyah. Cuma di sini sekali lagi lah saya tertanya-tanya, ya, sejak bila selawat syifa dan selawat tafrijiyah ini menjadi ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah? Sejak bila pula ni? Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, dah 23 minit dah tu. Okey, jadi poin nombor 2 ni, menganggap syirik amalan-amalan ahli sunnah seperti perbuatan tawassul, tabarruk dan istighasah, dan selawat-selawat yang mengandungi pujian kepada Rasulullah seperti selawat syifa dan selawat tafrijiyah, ya. Pertama sekali, betul ke adanya satu kelompok, satu pemikiran, satu aliran yang nama Wahabi yang secara mudah telah menganggap atau menghukum syirik secara total? Sebab kalau baca ayat ni, secara total, secara keseluruhan amalan tawassul, amalan tabarruk dan juga berselawat. Tidak ada. Dan ini menunjukkan yang disebut-sebut sebagai Wahabi ni tak ada di Malaysia.
Negara lain pun saya muskil, ada ke tidak? Kemudiannya menimbul persoalan, siapa yang sebenarnya mudah-mudahan, yang bermudah-mudahan menganggap syirik tentang satu amalan ni? Aliran Wahabiyah itu ke? Yang kita pun tertanya-tanya siapa? Atau tak baik pula nak sebut kan? Okey, itu yang nombor 2. Nombor 3, sebagai satu majlis fatwa yang telah bermesyuarat 3 kali, bagi saya statement ini patut diperincikan. Ya. Bagaimana tawasul yang bagaimana, tabarruk yang bagaimana, supaya ia menjadi, kita kata, sesuatu yang bermanfaat kepada umat. Seseorang itu, dia tak pernah baca buku Muhammad bin Abdul Wahab. Okay? Tapi dia, orang tuduh dia Wahabi ke apa ke sebagainya. Lalu dia pun tak tahu apa. Tapi bila kita dah jelaskan, tabarruk itu tidak salah. Tapi bila kita beranggapan sesuatu benda itu benar-benar berasal, benar-benar merupakan peninggalan Rasulullah, dan ia memiliki sesuatu kuasa mujarab untuk menyembuhkan ke, gantung capal dekat kedai, boleh melariskan jualan ke apa ke, ia dapat membuka syirik. Maka membuka jalan kepada syirik. Maka ia bermanfaat, di mana semua orang akan menjauhinya. Bukan menjauhi amalan tabarruk, tetapi menjauhi amalan meyakini bahawa ia memiliki sesuatu kuasa istimewa. Ya. Okay, jadi tuan-tuan dan puan, di bahagian description saya ada bagi beberapa link. Yang pertama ialah fatwa yang sedang saya baca ni daripada laman web rasmi Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Kemudian video saya yang menjelaskan lebih kurang sejam lebih yang secara panjang lebar tentang tawasul Wahabi dan yang mana syirik, yang mana bukan syirik, bid'ah ke apa ke. Jadi bukan semua tawasul syirik. Tawasul yang sudah syirik itu ia sebenarnya istighasah. Istighasah. Dan bila saya kata orang yang meminta kepada sesama manusia, sesama makhluk, apa yang merupakan hak Allah, sudah tentu tuan-tuan puan kata, mana ada orang buat macam tu? Itu teruk sangat tu kan? Tak ada orang buat dah tu. Okey. Kemudian tulisan saya, ulasan ke atas tulisan Mufti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur tentang capal Nabi. Ya. Ini bukan Mufti yang dulu, Dr. Zulkifli Al-Bakri, tetapi Mufti baru yang mengganti. Tak silap saya, itu tulisan pertama beliau setelah beliau menjadi Mufti. Dan saya ni, adalah benda nak ulas. Okay. Nanti tuan-tuan baca sendiri, tuan-tuan nilai ulasan saya tu adil ataupun tidak, ilmiah ataupun tidak, atau sekadar main hantam orang je kan. Okey, kemudian video saya tentang selawat syifa. Okey, dan juga video saya tentang selawat tafrijiyah tentang selawat tafrijiyah. Baik, insya-Allah kita berjumpa lagi mengupas tentang ciri dakwah ataupun aliran Wahabiyah ketiga yang bercanggah dengan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, yang ini mendakwa bahawa pengikut aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak termasuk dalam golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Macam mana tu? Okey, nanti kita ulas pula insya-Allah. Sehingga bertemu lagi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.